Zaman dulu ketika mana bersama dengan baginda Nabi SAW, para sahabat kalau boleh dalam peperangan, kebanggaan besar bagi mereka ketika mereka mengikuti semua apa yang diikuti oleh Rasulullah. Kebanggaan besar. Mereka akan sebut, saya mengikuti semua peperangan yang Nabi hadiri, kecuali sekian-sekian. Karena berlaku sekian-sekian. Karena ada alasannya sekian-sekian saya tidak dapat ikut. Maksudnya itu adalah manaqib ketika mereka mampu mengikuti bersama dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Wa bi sanadina al-muttasil ila sayyidina al-imam at-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu qala wa 'an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina 'amiya. Daripada Sayyidina Abdullah ibni Ka'b ibni Malik ibni Ka'b al-Ansari as-Salami. As-Salami, bukan dibaca dengan as-Sulami, as-Salami. Daripada Abdullah bin Ka'b bin Malik as-Salami, wa kana qaidu Ka'b radhiyallahu anhu. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu. Dan beliau, yakni Sayyidina Abdullah ibn Ka'ab, adalah merupakan qaid ataupun pembantu ayahnya yang memimpin ayahnya ketika ayahnya buta. Ini ketika Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu buta ketika tua. Min banihi, di sini maksudnya min ay min baini banihi. Banihi ini anak-anak Sayyidina Ka'ab, ada ramai, antaranya Abdullah ini yang disebutkan dalam riwayat ini, Sayyidina Abdurrahman dan Ubaidillah. Abdullah, Abdurrahman dan Ubaidullah. Dan Abdullah yang disebutkan di dalam riwayat ini, yang dalam matan ataupun dalam rawi ini, beliaulah yang selalu memimpin ayahnya ketika ayahnya amiya, ay zaman amiya, ay sara a'ma. Amiya ay sara a'ma, yakni ketika ayahnya menjadi buta. Qala rawi yang meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah, sami'tu Ka'ba. Jadi qala di sini siapa yang qal? Ay bayanun lil marwi an Abdullah, menjelaskan balik apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah. Sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddisu bihadisihi hina taqallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Yani aku telah mendengar, kata Sayyidina Abdullah bin Ka'ab, nah daripada Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Ka'ab bin Malik adalah merupakan sahabat Nabi yang agung. Beliau pernah menghadiri dan mengikuti perjanjian Aqabah. Dan juga beliau pernah mengikuti keseluruhan perangan bersama dengan Nabi SAW, melainkan dua sahaja peperangan yang beliau tidak ikuti, yaitu perang Badar dan perang Tabuk. Dan pada perang Uhud, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu terluka dan dilihat pada tubuhnya ada 11 bekas luka pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan beliau salah seorang daripada syu'ara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjihad dengan lisan dan juga dengan tangannya. Jadi Sayyidina Ka'ab bukan hanya berjihad dengan lisannya sahaja, dengan mengungkapkan syair memuji Nabi dan menguatkan tentera muslimin. Ada 3 orang para sahabat yang merupakan syu'ara'un Nabi, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan ibnu Thabit, Sayyidina Ka'ab ibnu Malik, dan Sayyidina ibnu Rawahah, Abdullah ibnu Rawahah. 3 orang ini adalah merupakan syairun Nabi, syu'ara'un Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 80 hadis. 80 hadis yang mana ittafaqa syaikhan, yaitu 2 syaikh, yakni al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim, ittifaq dengan 3 hadis, dan al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Bukhari infarad, yakni bersendirian dengan 1 hadis, dan al-Imam Muslim meriwayatkan tanpa diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari 2 hadis. Dan beliau Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu wafat di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 50 Hijriyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Diceritakan Sayyidina Ka'ab bin Malik, sami'tu Ka'ab bin Malik. Siapa yang mendengar ni? Sayyidina Abdullah, anak beliau. Yani saya Abdullah telah mendengar ayah saya Sayyidina Ka'ab ibn Malik yuhaddithu bihadithihi. Ini beliau telah meriwayatkan tentang kisah hidupnya. Tamam? Yuhaddithu bihadithihi. Dalam riwayat ada bihadithihi. Ada riwayat sebut yuhaddithu hadithahu tanpa ada ba. Maka kalau tidak ada ba, riwayatnya itu di-i'rab dengan maf'ul mutlaq ataupun mansub binaz'il qafid. Yuhaddithu hadithahu, hadithahu dengan maf'ul mutlaq mansub. Atau yuhaddithu hadithahu ay bihadithihi ay binaz'il qafid, mansub ala naz'il qafid. Hina takhallafa an khuruji ma'an nabi, ketika mana beliau terlepas daripada keluar dalam peperangan Tabuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ada riwayat sebut hina takhallafa an Rasulillah, ada sebut dengan takhallafa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk atau Tabukin, boleh baca 2, sama ada dibaca dengan Tabuka, yani min as-sarf in urida bihi al-buq'ah, kalau dimaksudkan dengan buq'ah, buq'atil ard, tempat tanah di Tabuk itu disebut dengan Tabuka. Maksudnya zahabtu ila Tabuka wa makastu fi Tabuka, maksudnya itu Tabuk dibaca dengan mamnu' min as-sarf. Dan kalau boleh juga dibaca dengan masruf, dibaca dengan Tabukin, itu kalau in urida bihil makan. Nah, kalau diniatkan dengan itu tempat, nama tempat. Dan Ghazwah Tabuk ini berlaku pada tahun ke-9 Hijriyah. Ke-9 Hijriyah. Dan Al-Imam Al-Fanari dalam Syarah Muwatta daripada riwayat Imam Muhammad bin Hasan radhiyallahu taala anhu menyebutkan summiyat. Jadi Muwatta di sini bukan Muwatta Al-Imam Malik. Ini Muwatta Imam Muhammad bin Hasan. Paham? Ini bukan Muwatta Imam Malik, ini Muwatta Imam Muhammad bin Hasan. Qila dinamakan, dikata summiyat bitabuka. Boleh Tabuk boleh baca 2. So, kalau ada orang baca bitabukin, itu sahih. Nah, in urida bihi al-makan. Atau bitabuka in urida bihi al-buq'ah. Tamam? Jadi katanya li'annahu, dinamakan Tabuk dengan Tabuk li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a qauman min ashabihi, baginda melihat satu kelompok para sahabat Nabi yabukuna aina Tabuk, yabukuna aina Tabuka atau Tabukin. Ini Nabi SAW melihat para sahabat yabukun. Apa makna yabukun? Ay
yudkhiluna fiha al-qadaha wa yuharrikunahu liyukhrijal ma'a. Maksudnya dicelupkan bekas air ke dalam ain Tabuk, dan kemudian digerakkan untuk mengeluarkan air. Dan lalu Nabi SAW menyebutkan maziltum tabukunaha buka, maziltum tabukunaha buka, dan yusamma bitabuk, selepas itu Tabuk. Dan Tabuk ada satu tempat, ain Tabuk, yang ada riwayat yang lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW berpesan kepada sebahagian sahabat agar tidak menyentuh air Tabuk sebelum Nabi hadir. Tamam. Tapi ada seorang dua sahabat yang terlupa dengan perkara tersebut, lalu sampai di Tabuk mereka minum air Tabuk. Dan Nabi SAW marah dan dipanggil dua orang tersebut atau tiga orang. Lalu Nabi SAW disebutkan oleh perawi, lalu Nabi menyebutkan kepada mereka sesuatu dengan kemarahan lah. Nabi marah kepada mereka dengan kemarahan yang tidak disebutkan oleh perawi apa yang disebut oleh Nabi. Dan kemudian baginda Nabi SAW mengatakan bahawa ada masa akan datang, kalau kamu panjang umur, kata para sahabat yang ada bersama dengan Rasulullah, kamu akan melihat Tabuk ini akan terbit padanya seperti Al-Jannah, seperti syurga. Dan Tabuk sekarang kalau dilihat ada satu tempat dipanggil Ain Tabuk ni, tempat ni tempat yang cantik. Ain Tabuk yang tempat Nabi SAW berkati tadi, kerana Tabuk pada waktu itu tidak ada air. Faham? Tabuk tidak ada air. Jadi kerana mereka menggerak-gerakkan tadi untuk apa dia ni? Maksudnya ketika nampak di Ain Tabuk tu air tak ada. Mereka masukkan tu untuk nak moga-moga boleh keluar air daripada tempat tersebut. Tapi setelah Nabi SAW berkati tempat tersebut, air Tabuk tadi mengalir dan kemudian sekarang ini jadi wadi yang sangat besar. Dan kemudian tumbuh tepinya pokok-pokok yang luar biasa. Tamam? Ini dalam, kalau kita buka dalam ni ada Ain Tabuk dipanggil. Ain Tabuk alladhi tadaffaqa dipanggil. Yang mana Nabi SAW keluar air tadi memancut daripada tangan Nabi SAW. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Muaz, yushiku ya Muazu in talat bika hayatun antara ma hahuna qad mala'a jinana, kata Nabi, qad muli'a jinana. Wahai Muaz, kalau kamu umur panjang, maka kamu akan melihat di sini akan tumbuh dengan kebun-kebun yang luar biasa. Tabuk pada waktu itu kering kontang. Dan Nabi sebut ketika tersebut dalam keadaan kering kontang, Nabi kata kalau kamu panjang umur Muaz, kamu akan tengok nanti tara ma hahuna, di sini muli'a jinana, akan dipenuhi dengan jinan, dengan pokok-pokok tumbuhan dan juga sangat luar biasa cantik. Tamam. Ada dalam internet boleh tengok. Baik. Kemudian kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, hadis ni panjang. Kita tak akan baca habis pada hari ini. Hadis ini sangat panjang, diceritakan tentang peristiwa Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu terlepas peperangan Tabuk dan apa yang berlaku kepada beliau setelah itu. Ini beliau di pulau dan kemudian datang daripada Parsi untuk memberikan tawaran dan seumpama dengannya kepada beliau untuk meninggalkan Islam. Dan apa ni kita akan tengok ni hadis ni saja. Ada 1, 2, 3, 4, lebih kurang dalam 4 lai. Hadis ni saja panjang. Perbincangan dia sangat panjang dan banyak fawaid dalam ni yang kita akan dapatkan. Yuhaddithu hadithahu hina takhallafa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka. Qala Ka'bun, dan kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuka. Kata Sayyidina Ka'ab, saya tidak pernah lam atakhallaf, saya tidak pernah terkecuali daripada Rasulullah dalam peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
allati ghazaha qattu. Dan iddah ghazawat, bilangan peperangan yang diikuti oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa? 27 peperangan. 27 peperangan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang sendiri, bukan hanya ikut sahaja. Nabi sendiri perang, angkat pedang pada waktu tersebut, berada di saf hadapan 9 peperangan. Iaitu peperangan apa? Peperangan Badr, peperangan Uhud, peperangan Al-Muraisi', peperangan Khandaq, peperangan Bani Quraidah, peperangan Khaybar, Fathu Makkah. Fathu Makkah kalau dikira, kalau 9 ni kalau dikira Fathu Makkah, karena disebut dalam satu pandangan bi annaha futihat unwatan, dibuka juga dengan ada sedikit pertarungan, ada sedikit berlaku pertarungan. Jadi as-sahih yang da'immatina khilafuhu. Para ulama kita mengatakan bahawa ianya tidak berlaku peperangan. Fathu Makkah dibuka dengan sedikit sahaja berlaku sedikit serangan terhadap tentera ataupun rombongan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid. Itu saja yang berlaku sedikit pertempuran. Yang lain baru tidak berlaku. Hunain, peperangan Hunain dan peperangan Taif. Jadi ini ada beberapa peperangan. Kalau tolak dengan itu jadi Badar, Uhud, Al-Muraisi', Khandaq, Quraidah, Khaybar, tamam, Hunain, Taif. Kalau tolak dengan Fathu Makkah. Kalau sekali dengan Fathu Makkah ikut qaul, maka ada 9 peperangan yang Nabi sendiri mengikuti peperangan tersebut. Tamam. Jadi Nabi SAW qatala Bani Nadir, dan sariyah Nabi SAW, sariyah ialah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Dia ada 2 disebut dengan ghazwah, yang kedua disebut dengan sariyah. Ghazwah diikuti oleh Nabi SAW. Tapi bukan semua peperangan yang Nabi ikuti, Nabi berada di depan. Maksudnya Nabi sendiri angkat pedang. Ada peperangan yang Nabi SAW berada dalam peperangan tersebut, tetapi para sahabat yang berperang, dan ada juga peperangan yang Nabi hadir dan tidak berlaku peperangan. Maksudnya Nabi sampai di tempat tersebut, musuh lari. Mana musuh lari pada waktu tersebut karena takut dengan Nabi SAW. Tapi yang Nabi angkat pedang betul-betul 9 perang. Tolak dengan Fathu Makkah 8 perang. Tamam? Ini pernah ingat betul-betul. Dan ada beberapa perang yang Nabi tidak ikuti, yang Nabi hantar rombongan ataupun general, ialah 47 sariyah. Tidak sebut ghazwah, sebut sariyah. Ini istilah yang digunakan oleh ahli tarikh untuk membezakan yang diikuti oleh Nabi dengan yang tidak diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ka'ab, kata beliau, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu. Saya tidak pernah meninggalkan satu pun peperangan yang diikuti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan fi ghazwati Tabuk, melainkan pada peperangan Tabuk sahaja yang saya takhallaf, kata beliau. Illa fi ghazwati Tabuk. Tapi kita dah faham tadi, disebut pada permulaan bahawa Sayyidina Ka'ab ada beberapa perang yang beliau tidak ikut. 2 perang. Perang apa? Perang Badar dan perang Tabuk. Baik, kenapa dia tidak sebut perang Badar sebagai takhallaf? Karena kata para ulama menyebutkan bahawa Sayyidina Ka'ab tidak menyebutkan peperangan Badar karena perang Badar pada waktu tersebut tidak dengan lazim. Pada asalnya Nabi SAW bergerak ketika itu ke Badar adalah untuk mengambil semula harta yang dirampas daripada oleh Quraisy daripada golongan muslimin. Muslimun ketika hijrah, mereka meninggalkan seluruh barang mereka di rumah-rumah mereka masing-masing. Musyrikin Quraisy masuk ke dalam rumah mereka dan merompak barang-barang mereka dan menjual barang-barang tersebut di Syam. Jahat. Pergi jual di Syam tu. Dan bila bawa balik berapa ekor? Ketika bawa balik, mereka bawa balik dengan harta yang sangat banyak, yang diikuti dengan 30 rakib, 30 orang kenderaan bersama dengan air. Air maknanya ibil allati 'alaiha ahmaluha. Iaitu unta yang bersama di atas unta tadi ada barang tanggungan.
barang-barang dagangan. Nah, kalau tuan yang bawa saja ada 30 orang, maknanya kalau seorang bawa 2 ekor unta dah 60. Tapi di sini maksudnya salasina rakiban, dia kata 30 yang mereka naik unta tadi dan juga ada barang di atas unta tadi. Dan antara yang mengikuti yang menjual barang tadi di sana ialah Sayyidina Amr bin Al-As, waktu itu tak Islam lagi. Jadi ini kafilah tadi tidak wajib. Maksudnya Nabi SAW arahkan para sahabat untuk mengikuti bukan pergi perang rasanya. Waktu mereka ada yang tak bawa, ada yang bawa senjata pun hanya sekadar untuk menemani perjalanan sahaja. Karena mereka tahu kata tenteranya yang ada di pihak musuh yang mereka akan tahan di Badar tu 30 orang saja. Jadi yang pergi pada waktu tersebut 313 orang. Nah, dan ketika sampai di Rauha, maka ketika tersebut dapat berita bahawa tentera musyrikin telah bersiap sedia untuk datang ke Badar dan mereka telah dalam perjalanan dah hampir sampai dah ke Badar. Pada waktu tersebut ada 1000 orang tentera musyrikin yang mereka balik dengan dam-dam dan seumpamanya balik ke Mekah dan membuat fitnah kepada Nabi SAW, mengatakan Nabi telah menyerang mereka. Dia koyak telinga unta, dia kerak hidung unta, dia lukakan badan unta dan dia tarik, dia kata kita telah diserang. Itu sebagai untuk membangkitkan semangat musyrikin pada ketika tersebut untuk membunuh Nabi SAW dan tentera muslimin yang pada waktu itu ada 313 orang. Waktu itulah berlakunya perjanjian dan juga perbahasan ataupun perbincangan oleh baginda Rasul bersama dengan para sahabat di Rauha, tempat yang kita berhenti hari itu ni. Ada Bi'ru Rauha, tempat yang ada telaga tu, yang berlaku perbincangan Nabi SAW dengan para sahabat di situ. Tamam. Dan Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu tidak mengikuti peperangan tersebut karena ia tidak disuruh dan juga tidak dipaksa pada waktu itu untuk mengikuti. Beza dengan Tabuk. Tabuk pada waktu itu diseru untuk mengikuti dan beliau terlambat kerana menangguh-nangguhkan urusan dan akhirnya terlepas daripada rombongan. Karena itu beliau mengira bahawa satu saja peperangan yang beliau tidak ikuti bersama dengan Nabi SAW. Zaman dulu ketika mana bersama dengan baginda Nabi SAW, para sahabat kalau boleh dalam peperangan, kebanggaan besar bagi mereka ketika mereka mengikuti semua apa yang diikuti oleh Rasulullah. Kebanggaan besar. Mereka akan sebut, saya mengikuti semua peperangan yang Nabi hadiri kecuali sekian-sekian. Karena berlaku sekian-sekian. Karena ada alasannya sekian-sekian saya tidak dapat ikut. Maksudnya itu adalah manaqib ketika mereka mampu mengikuti bersama dengan Nabi. Dan kemudian disebutkan oleh Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, hatta qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuka ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Tengok. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Disebut ini. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Ya, aku pernah meninggalkan perang Badar. Maksudnya aku tak ikut perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Dan orang tidak ada yang mencela pun kalau terlepas daripada perang Badar, tidak ada yang mencela. Tamam? Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sesungguhnya Rasulullah keluar pada waktu tersebut, wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin. Dan waktu itu golongan muslimun keluar pada waktu itu hanya sekadar untuk mendapatkan kembali air. Air apa dia tadi? Air apa dia? Al-ibil allati apa dia? Al-ibil allati 'alaiha ahmaluha. Nah, yang belakang atas badannya tadi ada ahmal, ada barang tijarah, ada barang jualan beli tadi. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin hatta jama'a Allah taala bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'adin. Sehinggalah asalnya pergi hanya sekadar untuk mengambil barang kembali, tetapi sehinggalah mereka akhirnya bertemu pada waktu tersebut bersama dengan musuh mereka, yakni Quraisy, aduwihim,
Situ ada apa ni, iaitu kuffar Quraisy ala ghairi mi'ad, ay ala ghairi mau'idin. Yani tanpa ada perjanjian untuk peperangan pada waktu itu. Maksudnya tidak merancang untuk perang pun. Itu hanya sekadar untuk ambil tapi bertukar kepada menjadi peperangan yang besar. Tamam. Dan kemudian kata Sayyidina Ka'ab, walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawasaqna 'ala al-islami wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin wa in kanat badrun azkara fi an-nas minha. Ini seolah-olah Sayyidina Ka'ab mengatakan bahawa ya, aku tidak ikut perang Badar, tapi jangan lupa aku adalah orang yang ikut bai'ah Aqabah. Aqabah kata ulama, kalau idza utliqa, kalau ditlaq Aqabah ada dua Aqabah. Aqabatul ula dan Aqabatus tsaniyah. Aqabah idza utliqa, Aqabah kalau diitlakkan maka yang dimaksudkan dengannya adalah al-muradu bihi as-tsaniyah. Ini Aqabah tsaniyah. Ha? Karena Aqabah ula yang berlaku pada permulaan pada tahun yang pertama, yaitu ada 12 orang yang mengikuti perjanjian Aqabah. Dan pada perjanjian yang kedua pula ada 70 orang sahabat kalangan Ansar kesemuanya. Dan bila diitlakkan Aqabah, maksudnya kalau saya mengikuti Aqabah, Aqabah mana ni? Aqabatis tsaniyah. Maksudnya gitu. Kalau nak sebut Aqabatul ula, dia kena sebut saya antara yang ikut Aqabah ula. Tak, kalau sebut Aqabah sahaja, Aqabatus tsaniyah. Itu kena ambil berat ni, penuntut ilmu kena tahu benda-benda macam tu. Karena bila baca kitab, nanti kalau orang sebut kata dia ni pernah mengikuti Aqabah. Ai Aqabah, Aqabah 2, Aqabatis tsaniyah. Kenapa? Karena kaedah ulama sebut idza utliqa, maka dimaksudkan dengan tu Aqabah apa? Husaini, Hasani. Aqabah apa? Muradu's tsaniyah. Nah, tamam. Dan kenapa Sayyidina Ka'ab sebut macam ni? Dia kata, jangan lupa, dia kata wa in kanat badran azkar. Dia kata hina tawasaqna maksudnya ketika kami melakukan perjanjian dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbai'ah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Masjidil Bai'ah, Masjidil Aqabah. Masjid Aqabah tu dekat dengan tempat Jamratul Aqabah. Bawah tu ada masjid lama. Kita tak nak sampai itu, no? Dia tak pergi itu. Naknya boleh berjalan je daripada hotel hari itu ni. Pergi Mekah hari itu ni boleh berjalan je sebenarnya, tapi lebih kurang dalam 9 km, no? Boleh berjalan tapi 9 kilo lah. Kalau berjalan tu 9 km sampai di Masjid Aqabah tu. Bukan sekat bercerau lah, kan? Berkicap mamanya kalau berjalan tu. Jadi masjid tu masjid yang sangat barakah. Karena berkumpul di situ nuqaba para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang agung berkumpul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Sayyidina Ka'ab? Dia kata hina tawassaqna 'ala al-Islam wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin. Kata dia, kalau aku tak ikut perang Badar pun tak ada masalah. Karena kata beliau, bagi pandangan Sayyidina Ka'ab, Mashhadil Aqabah itu lebih besar daripada Mashhadi Badrin. Kenapa? Karena Mashhadi Badr, kata beliau, itu berlaku setelah mana muslimin telah mempunyai ketenteraan. Walaupun sikit pada waktu itu yang hadir. Berbeza dengan peperangan Mashhadil Aqabah. Aqabah waktu itu ketika itu muslimin masih sedikit dan berada pada tahun kedua Islam. Yang sangat sedikit waktu itu, tidak ada apa-apa yang mula mengenal Nabi SAW pada ketika itu. Jadi mana yang lebih utama? Sayyidina Ka'ab berpandangan Aqabah lebih utama pada waktu itu daripada Badar. Maksudnya wa mali, dia kata dia, wa ma uhibbu anna li biha mashhad badrin. Tak ada masalah kalau aku tidak ikut dalam peperangan Badar. Ya betul, kata beliau, wa in kanat badrun azkara fin nasi minha. Walaupun Badar lebih dikenali, lebih disebut oleh manusia, oleh orang ramai dibandingkan dengan Aqabah. Salah. Sayyidina Ka'ab bukan jealous dengan ni. Mungkin juga ada sedikit jealous dengan orang lebih banyak sebut Badar dibandingkan dengan yang mengikuti perjanjian Aqabah. Yang pertama, kalau segi bandingan bilangan,
Aqabah lebih sedikit, 70 orang saja. Dan keadaan muslimin pada waktu itu tak ada apa. Faham? Jadi itu yang menyebabkan kata beliau, wa ma uhibbu anna li biha masyhada badrin. Tamam. Tapi jumhur para ulama mengatakan bahawa para sahabat yang agung, yang paling agung ialah ahadul mubasysyirin bil jannah. Yakni 10 yang asyarah mubasysyirin bil jannah tu, yang dijanjikan syurga tu yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Kelompok yang kedua ialah yang paling tinggi sini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ikut urutan. Kemudian 6 orang lagi adalah ahlul mubasysyirin bil jannah, dan kemudian bakinya ialah yang setelahnya adalah ashabul badri, ashabu badrin, yang seterusnya ashabu Uhud, kemudian ada bai'atul ridwan, dan juga ada bai'atul aqabah. Ada sebagian kata gitu. Paham? Apa kata Sayyidina Ka'ab lagi? Kata beliau, wa kana min khabari hina taqallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuka anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni hina taqallaftu anhu fi tilkal ghazwati. Wa kana min khabari, kata beliau, hina taqallaftu an Rasulillah fi ghazwah. Cerita tentang aku ni, kata beliau, yang dia cerita balik ni, ketika aku terlepas daripada Nabi daripada peperangan ini, peperangan Tabuk ni, fi ghazwatin. Bahkan boleh baca ghazwah, boleh baca juga ghuzah, boleh baca juga ghazah, boleh baca ghazah, nah. Fi ghazwati Tabuka anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni. Sungguhnya, kata beliau, pada waktu itu tidak ada yang punya kekuatan dan mempunyai kemudahan untuk ikut peperangan tadi berbanding dengan aku. Maknanya beliau ingin maklumkan, kata beliau sangat bersedia pada waktu itu kalau nak ikut, dengan kekuatan ada, dan juga dengan ada kemudahan, sehingga kata beliau pernah menyiapkan 2 ekor, kalau nak siapkan 2 ekor unta dan juga lembu pula dah. Lembu tu nak pergi korban, nah. Unta dan juga nak bawa dengan 2 ekor kuda, katanya, dalam punya kenderaan yang lengkap, maksudnya untuk dalam peperangan tadi, boleh saja, kata beliau. Tidak ada orang yang lebih senang daripada aku pada waktu itu untuk menyiapkan semua perkara tersebut. Hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Ketika mana aku terlepas daripada peperangan tersebut. Dan kata beliau, wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilka al-ghazwati. Tuh. Wallahi ma jama'tu, demi Allah, ma jama'tu qablaha rahilatain. Aku tidak pernah kumpulkan 2 kenderaan sekali-kali dalam mana-mana peperangan, berbeza dengan peperangan ini yang aku siapkan dengan 2 kenderaan. Itu untuk menjelaskan, kata apa? Beliau telah siap ataupun sangat mudah untuk pergi dalam peperangan tersebut. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, kata beliau, aku merasa bahawa beliau tidak menginginkan peperangan sebenarnya, illa warra bi ghairiha. Tak maaf, Nabi kalau nak pergi perang, Nabi tidak akan menyebutkan dengan jelas kata Nabi akan pergi perang. Illa warra bi ghairiha, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takallama bi kalamin awham lahu awham annahu sallallahu alaihi wasallam yuridu ghairaha. Seolah Nabi akan cakap, seolah Nabi kata kita akan pergi untuk berdepan dengan musuh. Tak abang kata kita akan pergi perang ini, tak. Jadi seolah, sebab apa Nabi cakap macam tu? Ni strategi. Zaman dulu kalau ketua tentera, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu adalah sebagai pemimpin paling agung pada waktu tersebut, kalau Nabi ucapkan dan kemungkinan ada musuh munafik ramai, yang kalau mereka dengar kata Nabi akan berperang, kemungkinan akan sampai berita tadi kepada musuh. Sebelum musuh, jadi mereka akan bersedia, mereka akan tahu berapa orang tentera yang hadir dan seumpama dengannya. Jadi, kerana itu Nabi tidak akan sebutkan tadi secara jelas. Atau ada urusan yang dirahsiakan. Kenapa? Kerana al-harbu khud'ah. Al-harbu khud'ah. Perang itu adalah merupakan tipu daya. Maka tidak boleh untuk dijelaskan. Itu sebab dia. Hatta kanat tilka al-ghazwatu, sehinggalah peperangan ini juga
baginda Nabi SAW tidak memaklumkan dengan jelas bahawa Nabi SAW akan mengikuti ataupun akan melaksanakan peperangan itu. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza wastaqbala adadan katsira. Ghazaha Rasulullah, dan peperangan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan kepanasan yang sangat terik. Ini perang Tabuk pada waktu itu, ketika ke Tabuk, waktu itu musim panas, dan di Tabuk pada waktu itu sendiri sangat panas. Panasnya panas yang halak, yang akan menghancurkan dan mematikan. Wastaqbala safaran ba'idan, kemudian perjalanan jaraknya jauh. Lebih kurang 400 km kalau tak silap. Itu perjalanan sekarang ni. Agak macam zaman Nabi dulu macam mana? 400 ni macam sini pergi Kuala Lumpur. Sini pergi Kuala Lumpur tak apalah, ada singgah di Pendang, boleh minum kopi, singgah di RNR, gurun, boleh buah minyak, tidur lagi dalam kereta, bangkit tidur tak sampai-sampai lagi. Kan, buka aircon pula tu. Tak boleh buka aircon, buka tingkap, makan angin. Kan? Maksudnya tenang kan? Zaman Nabi SAW jalan kaki, naik kenderaan kuda ataupun unta. 400 km perjalanan, dan perjalanan tadi sangat panas. Nah, dan kemudian disebut apa dia? Safaran ba'idan wa mafaza. Mafaza berarti makna mafaza ay bariyah tawilatun qalilatul ma'i fasihatul arja. Dengan makna sangat panjang perjalanan tersebut dan kemudian air yang sedikit. Dan ini dengan makna apa? Seolah-olah ingin maksudkan dengan halak. Jadi kalau sebut kata fazar rajul, contohnya fazar rajul idza halaka. Fazar rajul dengan makna idza halaka. Tapi boleh jadi di sini dengan makna tafaul. Mafazah dengan makna apa? Fauz dengan makna najah. Gitu. Bukan mafazah dengan makna halak. Mafazah dengan makna fauz wan najah. Ini seperti kalimah Arab bila disebut kepada orang yang ladir. Nah, idza ludira, kalau dipatuk dengan ulang ataupun disengat dengan kalajengking, orang kalau Arab ni tafaul. Kalau kena ketik dengan kalajengking, dia akan sebut apa? Disebut salim. Hadza rajul salim. Salim tu makna daripada kena ketik dengan ulang. Dia kena ketik ulang habis ada salim, insya-Allah. Salim maksudnya insya-Allah selamat. Walaupun ulang tadi tedung. Dia sebenarnya nak tafaul hasan, moga-moga selamat. Walaupun nampak tak ada harapan. Contoh. Atau dipanggil tafaul hasan. Contoh juga ni lah. Disebut mafaza. Mafaza dengan makna halaka, halal, halak dengan makna akan hancur, akan jadi rosak. Tak. Di sini dimaksudkan dengan halak, tapi dimaksudkan dengan yang kedua. Tafaul hasan, yakni berjaya insya-Allah. Yang ambil daripada fauz. Tamam? Dan kemudian wastaqbala adadan katsira. Dan mereka juga akan bertemu dengan musuh yang sangat ramai pada waktu itu. Musuh yang sangat ramai. Berapa bilangan musuh pada waktu itu? Adadan katsira. Dan waktu ini diceritakan bahawa tentera muslimin yang hadir ialah 70,000 orang. 70,000. Tentera musyrikin pada waktu itu lebih ramai lagi pada waktu itu. Tak ingatlah berapa ratus ribu yang hadir. Jadi yang hadir dalam riwayat sebut kata 30,000. Tamam? Sebab bila disebut sini wastaqbala adadan katsira fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yuridu. Fajalla di sini dengan makna kasyafa wa awdaha al-qasda alladhi yuridu min ghairi tawriyatin. Jadi Nabi SAW pada waktu itu dijelaskan. Biasanya tadi cerita tadi apa dia? Biasanya Nabi kalau nak perang, Nabi tak akan cerita. Nak perang Nabi tak akan cerita. Nabi akan maksudkan dengan benda lain. Maksudnya digunakan tauriyah. Nabi kata kita nak pergi ke satu tempat ni untuk ada sikitlah urusan kita di sekian-sekian tempat. Sahabat faham dah. Yang dimaksudkan kalau Nabi kata okey semua siap barang-barang dengan ikut, kita akan pergi ke tempat tersebut sekian-sekian waktu. Contoh.
Maka itu dengan makna Nabi akan pergi perang. Adalah bahasa yang Nabi akan gunakan. Tapi perang ni jalla lil muslimin. Perang ni disebabkan kerana masa panjang perjalanan, air sedikit, dan juga akan berlaku masalah yang mungkin banyak, dan kemudian tentera musuh juga sangat ramai, beberapa kali ganda lebih daripada tentera muslimin pada waktu itu. Tentera muslimin pada waktu itu yang ikut dalam peperangan katanya 70,000. Sebagian riwayat kata 30,000. Sebagian riwayat kata 40,000. Maka para ulama gabungkan kata 70,000 itu adalah gabungan tabi' dengan matbu'. 30,000 adalah tentera yang akan berperang, 40,000 itu ikuti peperangan tersebut sebagai simpanan. Dan juga untuk buat kerja. Buat kerja, makan, masak dan seumpamanya itu 40,000 orang. 30,000 lagi akan perang. 30,000 tu dah tentera besar tu. Tak akan pergi duduk di depan sekali tu. Dia serupa dengan pergi berkelah di inilah, Tasik Banding ke apa kan. Pergi ramai kan. Yang berjuang sikit je kan. Wastaqbala adadan katsira fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Lalu dimaksudkan, diceritakan jalla lil muslimin amrahum. Nabi menjelaskan apa yang akan mereka hadapi ataupun yang mereka akan pergi nanti, liyata'ahhabu uhbata, untuk mereka persiapkan apa yang mereka perlukan. Uhbah dengan makna keperluan, ma yahtajuna maksudnya. Uhbah ni ma yahtajuna fi ilaihi fi safar wal harb, yang diperlukan dalam perjalanan perang dan juga dalam musafir. Makanan, alat-alat tentera, senjata dan seumpama dengannya. Fa akhbarahum biwajhihim, dan Nabi SAW terangkan biwajhihim ay bimaqsadihim. Wajhihim itu dengan makna tujuan mereka akan pergi ke mana. Nabi habaq tu kita akan ke Tabuk. Tu jarang berlaku tu. Nabi tak akan beritahu benda-benda macam tu. Biasanya yang akan ikut dengan Nabi, ikut saja di belakang Nabi, tahu tanda-tanda sampailah tempat tu. Ini mungkin para fuqaha Syafi'iyah meletakkan kalau kita nak safar, at-tabi' cukup sekadar berniat dalam hatinya dengan apa yang diniatkan oleh matbu'. Dia tak tahu nak pergi mana ni. Contoh jeneral perang, dia bukan boleh habaq kat semua tentera. Perebek nak habaq apa semua, tak boleh. Jadi yang akan bincang jeneral bincang semua, okey. Buat ada perancangan, kita akan pergi. Panggil semua, kita akan ke tempat ni. Nak pergi mana ni? Ikut je lah. Ikut sampai kat mana? Jadi kita takkan tak disemayang qasar kot. Jamak, kalau jauh. Maka niat, kalau tempat tadi lebih pada 2 marhalah, maka saya berniat seperti mana yang diniatkan oleh jeneral saya, ketua dalam perjalanan tersebut. So kalau dia qasar, saya pun qasar. Kalau dia jamak, saya pun jamak. Kalau dia tamam, saya pun tamam. No? Macam tu juga kalau buat haji, sama juga. Buat haji pun sama juga. Kalau kata kita tak tahu kita nak buat haji apa, saya berniat seperti mana yang diniatkan oleh ketua rombongan tu. Kalau dia niat hajinya haji khiran, saya buat sama macam dia. Kalau dia buat haji tadi tamattu', saya buat sama dengan dia. Kalau dia buat tadi haji ifrad, saya buat sama dengan dia. Boleh diniatkan macam tu. Tamam. Dan kemudian apa yang berlaku? Fa akhbarahum biwajhihim ay bimaqsadihim alladhi yurid, iaitu ke mana? Ke Tabuk. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan di sini baginda Nabi diceritakan bahawa muslimun pada waktu itu sangat ramai. Wala yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika ad-diwan, dan ramainya tadi la yajma'uhum kitabun hafiz. Apa dia kitabun hafiz? Ramai tadi ada kata tadi 40,000, ada kata 30,000 yang kita dah sebut tadi, ada gabungan iaitu ada kata 70,000. Wala yajma'uhum kitabun hafizun, ada dibaca dengan riwayat wala yajma'uhum kitabu hafizin, ada dibaca dengan mudhafu ilaih, dan ada dibaca dengan sifah. Ada dibaca dengan kitabun hafizun. Aywa na'am. Al-kitabul hafiz dengan makna sifah. Apa dia kitabul hafiz? Tuh, yuridu bidzalika diwan. Ada dibaca dengan diwan, ada boleh baca dengan daiwan. Daiwan boleh, diwan pun boleh. Sebagian para masyayikh mengatakan
Ianya Farisi Mu'arrab, bahasa Parsi yang diarabkan. Apa dia diwan? Diwan ni lembaran ataupun tulisan yang mana ditulis nama-nama tentera. Pernah tengok cerita 47 Ronin? Tengok. Keanu Reeves, John Wick berlakon tu. Dia pergi, dia seorang je Mak Saleh. Dan ada 46 orang lagi tentera Jepun waktu tu yang samurai yang akan pergi perang dan mereka akan berjuang sampai mati. Nak perang waktu tu dengan Raja Zalim pada waktu tu. 47 orang dipanggil 47 Ronin dipanggil. 47 Ronin. Jadi 47 Ronin ni dia ke tentera-tentera sakan yang paling sakan kali itu Keanu Reeves betul tak? Dia pun hero, memang dia kena jadi sakan kali lah. Dia pedang pun kena pinjam daripada jin lah. Sebab pedang tak cukup, pedang mereka semua dia kena rampah, kena pergi pinjam pedang. Bukan cerita dia tu. Bukan cerita tu. Oh yang panjang sangat tu. Cerita dia 47 Ronin ni sebelum mereka perang, mereka buat perjanjian dulu dan kemudian mereka letak dalam diwan. Nama-nama mereka ni akan disebut dalam sejarah. Nanti orang akan baca balik dewan, siapa yang ikut perang dipanggil senarai division tentera tu lah. Batalion tentera yang ikut tu dia akan ada senarai nama. Nanti akan disebut keluarga dia di mana, nanti boleh cari balik keluarga dia dan kemudian orang boleh bantu keluarga dia, contoh macam itulah. Dia pecop dengan darah. Tapi ini dalam Dewan Muslimin ramainya tentera pada waktu ini. Dia kata apa? Lam yajma'hum kitabun hafizun. Tak boleh nak susun dalam buku. Nak tulis orang ramai sangat ikut. Kata dia. Jadi tidak dikumpulkan dalam dewan. Qala Ka'bun, kata Sayyidina Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah Ta'ala. Qala Ka'bun, kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna an sayakhfa anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah Ta'ala. Sangat kuranglah, tak ada orang katanya yang akan berniat sengaja untuk meninggalkan peperangan ini, melainkan dia menyangka anna dhalika sayakhfa bihi, mungkin dia akan disembunyikan. Selagi mana tak turun wahyu, maka orang tak tahu kata dia tak pergi. Sebab apa? Sebab ramai. Tapi khalla rajul, sikit di kalangan sahabat yang tak akan meninggalkan perang tadi. Beliau nak maklum kata sini apa? Kata beliau bukanlah orang yang munafik, yang mereka ni sengaja tak mau ikut perang ni. Sikit sangat maksudnya, kata beliau, seolah beliau nak mengatakan ma rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna. Maksudnya tidak ada orang yang nak tinggalkan melainkan dia menyangka bahawa dia akan tidak disebutkan namanya. Urusannya nanti akan dirahsiakan. Kenapa? Lagi wahyu tak turun, tak sebut nama dia, insya-Allah orang tak tahu kata dia tak ikut perang tu. Tu. Qala Ka'bun faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah azza wa jal. Yang menjelaskan tentang ala taghayyubihi, yang menjelaskan tentang ghaib ataupun tidak hadirnya dia dalam perang tadi. Dah ramai. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ka'ab lagi, ghaza Rasulullah tilkal ghazwata hina tabatis simar. Dan Nabi pula perang pada waktu tu. Peperangan ni diikuti oleh Nabi ni, waktu Nabi pergi ni ketika buah-buahan pada waktu tu sedang masak ranu. Aina'at wa nadajat wa ana waqtu akliha, hampir dah waktu nak boleh makan dah buah-buah ni. Wa tabat az-zilal, disebut dalam ni waz-zilal. Tabatis simaru waz-zilalu fa ana ilaiha as'aru. Dan aku pada waktu tu as'ar dengan makna amil, ay nafsi tamil wa tashtahi as-simar waz-zilalu al-asjar. Dahlah nak pergi perang panah. Sekarang pula waktu ni musim buah. Lepas tu ada teduh pula di Madinah. Jadi waktu tu kata Sayyidina Ka'ab, amilu nafsi, hatiku waktu tu kata tak apalah, nanti bersiaplah, saja boleh pergi lah. Jadi boleh pergi dulu, makan buah dulu, tunggu buah sat, macam tu. Sebab Nabi tak habaq bila tempoh yang betul-betul nak pergi. Nabi kata bersiap.
Tapi kita gitu. Semua kena buat persiapan. Jadi sahabat dah bersiap dah sebenarnya. Siap dengan kuda, bersiap dengan kenderaan, bersiap dengan baju perang, bersiap dengan pedang. Waktu tu kalau kita nak pergi perang, dah kena asah pedang. Kena apa ni, macam-macam lah. Macam tu. Jadi bila kata saya nak Ka'ab, tidur dulu kot. Ni buah-buah pun nak keluar dah kan. Tak apa, sempat je dia kata. Bukan tak mau pergi. Sempat, insyaAllah. Maka disebutkan oleh beliau, fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersiap, wal muslimuna ma'ahu, dan golongan muslimun bersama dengan Nabi, wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu. Tafiqtu aghdu, apa dia maksud tafiqtu aghdu? Ay syara'tu uridul khuruj ma'a Rasulillah. Aku pun waktu tu dah bersiap jugalah nak pergi. Bila tengok dah semua dah jalan dah. Tengah duduk galik-galik, tengok-tengok tentera Nabi dan Nabi SAW telah bergerak pada waktu itu untuk menuju ke Tabuk. Sayyidina Ka'ab kata, Allah, aku tak buat apa lagi ni. Maka dia pun balik ke rumah dan dia pun bersiap barang-barang dia dengan kuda baru nak bawa keluar. Ni pencerita baru nak overhaul lah. Kuda baru nak bawa keluar, nak letak pelana kuda lagi, nak kena ambil pedang, nak kena ambil. Ni bukan pergi camping ni. Camping boleh lah. Cabut kain pelekat lagi tengah-tengah jalan ada Uniqlo, kita berhenti beli baju tu. Kalau nak belilah. Dah. Ni pergi perang. Ni mati dan hidup ni. Jadi kemudian bila dia dalam keadaan macam tu, kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu, fatafiqtu, kata beliau, fatafiqtu, tak tahu. Tafiqtu di sini dengan dia bin af'alus syuru' ay ja'altu. Tafiqtu maksudnya ja'altu. Tafiqa ataupun tafaqa boleh baca. Aghdu likai atajahaza ma'ahu. Jadi bersiap juga beliau untuk aku berjalan bersama dengan Nabi. Fa arji'u walam aqdi. Tamam. Jadi bila dia balik, falam aqdi. Dia kata, tak boleh lah dia kata. Nanti dulu kot, dan kot, insyaAllah, kata dia. Tak mampu buat, kata dia, fa aqulu fi nafsi, ana qadirun ala dhalik. Bila tengok kata Sayyidina Ka'ab, insyaAllah aku rasa mampu untuk aku nak siapkan semua barang ni dengan segera. Dan kemudian kata beliau, walam yazal dhalik, kata beliau, ana qadirun ala dhalik, idza aradtu, mana kata? Fatafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'an, dan bila aku balik lam aqdi syai'an, tak buat juga, tangguh lagi. Dan wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalik idza aradtu. Saya mampu, kalau saya nak saya boleh buat. Cepat saja boleh saya siapkan barang-barang. Falam yazal zalika yatamada bi hatta astamarra bin nasil jiddu, dan sentiasalah keadaan tu hadir dalam hati saya, tak apalah nanti saya akan buat, tak apa, taswif maksudnya. Sentiasa menangguh-nangguh. Yatamada bi hatta astamirra. Hatta istamarra bin nas. Hatta istamarra bin nasi al-jidda. Ay ijtihad fi amri safar. Orang ramai dah bersiap sungguh-sungguh dah ni. Saya masih lagi tangguh-tangguhkan, dan akhirnya fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Pagi itu ketika Nabi dah nak bergerak, barulah saya tersedak, saya tak buat apa lagi. Dan kata beliau, walam akhdi min jihazi, dan saya tidak sempat lagi untuk mempersiapkan sikit pun daripada urusan perjalanan saya, syai'an. Summa ghadautu, kemudian ghadautu ay sirtu awalan nahar faraja'tu walam akhdi syai'an. Saya keluar pula. Maksudnya ni dia panggil macam syaitan tengah memanggil tau. Ni pergi panah ni, tengah duduk sejuk elok di Madinah, tengah ada teduh. Keluar saat tengah-tengah tu pakat duk tengok orang semua pakat duk bersiap nak pergi ni. Apalah, sagilah patah balik rumah, tak buat juga, berehat-rehat dulu. Falam yazal zalika, dan kemudian sampailah seterusnya, yatamada bi hatta asra'u tafarut. Disebut sini kata apa? Summa ghadautu faraja'tu walam aqdi syai'a falam yazal zalika, dan sentiasalah dalam keadaan tersebut, yakni aku dalam yazal zalika dengan makna apa ni? Taswif. Sentiasa aku dalam keadaan menangguh-nangguhkan lagi. Yatamada bi hatta asra'u wa tafarat al-ghazwu fahamamtu an artahila fa udrikahum.
Jadi kata beliau falam yazal zalika yatamada bi hatta asra'u. Jadi di sini dengan fatafarata dan iftarat, maksudnya aku telah terlepas daripada ghazwu, daripada peperangan tadi. Taqaddamal ghuzah fahamamtu an artahila fa adrakahum faya laitani fa'altu. Dia kata, saya berharap waktu itu kalaulah saya boleh siapkan dengan lebih awal, maka saya akan bersama dengan mereka dalam perjalanan tersebut. Ini saya dah terlepas. Sahabat dan Rasulullah dah berjalan pada waktu itu, saya tak bersiap lagi pada waktu tersebut. Tamam. Dan bila saya balik dan bersiap juga pada waktu itu, semalam yaqdir zalika li, yang aku tidak mampu untuk hijrah pergi bersama dengan Nabi, fakuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah yahzununi alla ara li uswah. Dan waktu itu pula kata beliau, kalau aku keluar dah, sahabat dah pi dah, Rasulullah dah pi dah, kalau aku keluar selepas tu, maka nanti orang akan mula memandang serong kepada aku dan menganggap kata aku tidak ada lagi panduan yang baik. Karena apa? Dia akan menyebabkan aku jadi sedih. Orang akan tuduh aku ni orang yang tak bawa akhlak yang baik, tak bersama dengan Nabi SAW dalam perjalanan. Maka kenapa? Anna la ara li uswah illa rajulan maghmusan. Jadi orang-orang yang terkebelakang ni biasanya orang yang maghmus. Maghmus ni maksudnya apa dia? Mat'un. Yakni orang yang nifak saja, yang suka lambat-lambat ni. Kalau aku keluar lambat, kata dia, aku akan dituduh macam tu. Ataupun yang tak keluar lambat, yang keluar lambat juga, au rajulan mimman azzarallahu, ataupun orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Taala untuk tidak ikut perang kerana sakit. Kata dia, minad du'afa walam yadhkurni Rasulullah. Dan maksudnya aku tak keluar juga, tak boleh nak keluar sebab apa? Sebab kalau keluar lewat tu nanti orang akan kata macam sama ada sakit ataupun orang ni orang yang mat'un maghmus. Mesti orang ni orang munafik. Jadi aku pun terus duduk dalam rumah dan tak boleh nak keluar dah pada waktu tu kerana kebimbangan dengan dua perkara tersebut. Nanti akan hilang panduan yang baik. Orang tengok ni Sayyidina Ka'ab ni orang besar, orang mulia. Apa dalil dia besar? Nanti kita akan tengok. Bukan orang biasa. Ni bukan lekeh-lekeh anak ni, Sayyidina Ka'ab ni. Nanti akan tengok macam mana rombongan daripada kerajaan besar pada waktu tu, yang semisal Rusia dengan Amerika pada zaman ni, datang untuk bagi cadangan dan juga dibawa dia ke negara mereka dan diberikan semua apa yang dia inginkan. Maknanya Sayyidina Ka'ab ni siapa dia? Orang besar. Karena beliau terkenal syu'ara'ur Rasul, 3 orang saja yang kalau dia bercakap, maka dalam peperangan tadi akan jadi kesan yang besar pada waktu itu. Dia bukan orang kecil. Jadi bila tak pergi itu, jadi akan jadi masalah. Dan waktu itulah kata beliau, di sini disebut kata walam yadhkurni Rasulullah hatta balagha Tabuk. Nabi tidak sebutkan tentang aku melainkan ketika sampai di Tabuk. Lepas tu tengok di sini, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman azarallahu ta'ala minad du'afa walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuka faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuka ma fa'ala Ka'b bin Malik. Dia ingat dalam 30-70 ribu orang mai, kalau Nabi tanya pasal dia, maknanya apa dia? Dah ada tak munafik yang tak mai? Berlambak munafik tak mai seorang pun Nabi tak tanya. Tapi Nabi tanya, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Kenapa dia tak mai? Dia buat apa? Buat itu. Dia disebut ma fa'ala Ka'b bin Malik. Maka ada seorang sahabat bangkit, qala rajulun min bani Salimah ma fa'ala Ka'b bin Malik, faqala rajulun min bani Salimah ya Rasulullah habasahu burdahu. Ada seorang katanya namanya Sayyidina Abdullah ibn Unais, Ubaidillah ada Abdullah bin Unais. Seperti yang disebut oleh Imam Waqidi. Imam Waqidi kata Abdullah bin Unais yang sebut, kata dia yang jawab bila Nabi tanya, rajul di sini siapa dia? Abdullah bin Unais. Ikut riwayat Imam Waqidi. Bila ditanya, ma fa'ala Ka'b bin Malik? Apa yang berlaku kepada Sayyidina Ka'b bin Malik? Dia buat apa? Maka qala rajulun min bani Salimah. Maka dijawab oleh seorang lelaki Abdullah bin Unais, kata apa?
Daripada Bani Sulaiman kata, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Nih, dia duduk dalam selimut dia lagi Rasulullah. Dia masih dengan kain dia lagi, dengan baju dia. Nah, izar dengan kain dia, ataupun disebut kata wan nazaru fi itfaihi. Itfaihi pada maknanya itfil janib. Dia kata wan nazaru fi itfaihi al janib bermakna al ujub. Maksudnya tengok lagi dengan takjub dengan diri dia lagi. Maksudnya apa dia? Dia pakai baju dia, kemudian duk tengok lagi. Elok lagi baju ni. Duk tengok. Maksudnya kemah ke tak kemah lagi, duk bersiap tak habis lagi maksudnya. Duk bersiap tak habis lagi, itu yang tak main tu. Orang Kedah kita, orang Melayu kita kalau kata, tanya dia pergi mana? Duk bersiap tak habis lagi tu. Itu yang tak boleh main tu. Perli lah, perli. Sebagian ulama kata, bila disebut di sini dia kata, lelaki yang menyebutkan ni munafik. Dan dia ada dengki dengan Sayyidina Ka'ab. Sebab tu disebut macam tu dekat Nabi. Tapi yang tu ditolak kerana apa? Kerana Sayyidina Abdullah bin Unais tidak disebutkan oleh mana-mana para ulama dalam kitab Manaqib menyebutkan bahawa beliau adalah orang munafik. Beliau sahabat juga yang agung. Jadi mungkin pada waktu tu dia tahu Sayyidina Ka'ab waktu tu sibuk dengan kebun dia, sibuk dengan urusan dia, dan tangguh-tangguh tadi menyebabkan disebut macam tu. Apa kata Sayyidina Mu'az? Qala lahu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bi sama qulta. Sayyidina Mu'az pada waktu marah. Semua kata buruk apa yang kamu sebutkan tadi. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Tidaklah kami ketahui tentang Ka'ab melainkan dia ni orang yang baik-baik sahaja. Semua yang kami dengar tentang Ka'ab, kami tidak ketahui melainkan yang baik-baik sahaja. Maksud semua Sayyidina Ka'ab ni baik. Yang disebutkan tadi tidak betul. Sebab tu disebut kata para ulama, faedah daripada hadis ni sebutan Sayyidina Mu'az, faedahnya dia harus kita mencela orang yang sedang bercakap benda buruk tentang seseorang yang lain. Jangan dengar saja. Tamam? Ni orang kutuk tok guru kita pun, depan kita pun kita tak apa. Nampak sikit syekh hang tu percaya sangat. Tu kah? Okey, terima kasih. Jazakumullah khair. Kita pula jazakumullah khair. Tanya pada bi sama qulta. Jaga urusan kamu, sebut sangat pasal benda orang lain. Kamu bukan tahu pun pasal urusan orang. Buat macam tu. Bi sama qulta kata Sayyidina Mu'az. Ini sebut kata harus jawazu zammil mutakallim, harus mencela orang yang bercakap dengan aib dan juga keburukan pada hak seorang muslim. Hak muslim saja, mana-mana. Tamam? Kerana Sayyidina Abdullah bin Unais ketika diketahui beliau tidak lam yuttaham bil nifaq. Beliau tidak ditohmah dengan nifaq. Jadi ihtimal kata beliau nifaq tadi adalah tidak benar. Yang tepatnya ialah beliau tidak nifaq, cuma mungkin menyebutkan benda tadi disebabkan kerana apa yang mungkin beliau tak puas hati kan melihat dengan peristiwa tadi. Waktu disebutkan keadaan macam ni. Maka ditegur oleh Sayyidina Mu'az dan kemudian fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diam. Dia tanya tu, kemudian Sayyidina Abdullah bin Unais kata macam tu, Sayyidina Mu'az jawab dan Nabi diam pada waktu tidak jawab apa. Dan kita berhenti sekat tu. Insya-Allah minggu depan dipanjangkan umur kita akan sambung. Fabaina huwa ala dzalik ra'a rajulan mubayyida yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah kun Aba Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Dan itu kita akan tengok pada minggu akan datang insya-Allah. My pencil. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على سعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمة كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله